Tolong tekan. Okey. Okey, jadi jalan kepada kasih Allah kita dah bincang tadi, iaitulah dengan melihat Rasulullah. Okey, yang seterusnya. Ya. Okey, yang keseluruhnya jadikan manusia dan alam sebagai alat untuk sampai kepada Allah. Kerjaya ke, kereta ke, nak beli kereta mahal, belilah. Tapi fikirkan bagaimana kereta mahal ini boleh mencapaikan kita kepada Allah. Faham tak macam mana nak buat? Faham tak? Contoh? Pengalaman saya, bila saya ada duit sikit, saya cek kereta mahal. Sebab kereta mahal akan menjadikan saya lebih confident untuk berikan kuliah ceramah dengan lebih jauh. Saya tak perlukan escort, saya boleh pergi seorang-seorang, saya tak perlu terhalang. Kalau sebelum ni saya naik kereta yang kurang bagus, perlu ajak kawan, jom, dia ajak teman aku dah. Sebab bimbang kereta nak kena tolak tengah malam. Contoh. Itu betul-betul saya buat tu. Saya pernah ceramah daripada Kuala Lumpur, ceramah malam tu di Pulau Pinang. Saya bawa kereta seorang-seorang. Balik malam tu juga. Seorang-seorang juga. Okey. Jadi alhamdulillah sebab yakin dengan kereta yang bagus. Taklah mahal sangat. Kereta bagus lah, bukan mahal. Kereta bagus. Bukan bagus. Sebab tu dah Nabi SAW pun kata, apa nama tu, 3 perkara yang penting untuk menentukan kebahagiaan seseorang. Sebenarnya bukan 3, tapi 3 ni antaranya. Bukan 3 sahaja. Iaitulah yang pertama, kenderaan, apa nama tu, isteri yang solehah. Okay. Yang kedua, jiran yang bagus. Yang ketiga, kenderaan yang selesa. So, jadikan kenderaan yang selesa itu sebagai alat untuk mencapai tujuan kepada Allah. Yang kedua, contohnya, kereta kita yang selesa ini boleh juga ditunjukkan sebagai pendakwah, sebagai orang yang mengajak kepada Islam. Kita bawa kereta yang buruk. Kita ada duit sebenarnya, tapi tak mau. Kita nak zuhudkan. Kita bawa kereta yang buruk. Kalau terlanggar anjing, roboh kereta tu. Roboh kereta. Maka bila kita nak jumpa dengan mad'u kita, kita nak beritahu contohnya tentang kita kena membagi masa dan seumpamanya, dan kena merancang dan seumpamanya. Tapi dia tengok kita punya kereta je, macam kita ni tak pandai merancang kehidupan. Contohnya lah, walaupun kita boleh argue dengan saya, tak gitu, itu menunjukkan lagi hebat pendakwah tu. Tapi maknanya kita kena tengok siapa mad'u kita, siapa orang yang kita target. Kalau orang kita satu orang bandar contohnya, dia tengok kita ni ustaz, dan kereta kita taklah mewah, tapi maknanya stabil. So dia tengok maknanya ustaz ni dia pandai merancang, dia boleh merancang, dan dia mampu dengan perancangan dia yang bagus. Maka apa yang dia ajak tu, dia telah membuktikan bahawa dia bukan akhirat saja dia boleh, dunia boleh. Sebagai contoh, itu kita tengoklah. Tapi kalau masuk kampung, bolehlah bawa kereta yang roboh itu, bolehlah bawa. Mungkin lebih bagus, Allah kan. Itu maksud saya. Jadi sedangkan dari sebagai engineer, sebagai doktor selepas ini, menunjukkan bila dapat saja title doktor tu, dapat saja title engineer, accountant, businessman, ataupun graduate daripada UK, walaupun 2, 3, 4 kali fail, dapat saja graduate ini, maka orang akan nampak dia ni pandai manage dia punya waktu dan pelajaran dia, sehingga lulus dan cemerlang. Kalau tak cemerlang pun stabil. Dan dalam kerja dia boleh cemerlang lagi. Biasanya orang lelaki begitu, dia tak cemerlang dalam skor, dalam markah dia jarang cemerlang. Ramai juga yang cemerlang, tapi wanita lebih cemerlang dari sudut markah. Tapi wanita kurang sikit cemerlang dari sudut hidup. Dekat sini lagi. Saya kata secara purata, memang tapi ustaz ni pengarah IJN perempuan, pengarah ni perempuan. Memanglah, tapi secara average satu dunia sejak 1000 tahun lepas. Awalnya bagi statistik, sejak 1000 tahun lepas, lelaki lebih pandai hidup. Sebab tu Allah bagi lelaki menjadi ketua keluarga. Tapi ada juga yang tak layak jadi ketua keluarga, biasalah. Tapi maknanya
dalam kaedah fiqh, al-ibratu lil ghalib asy-syai' la lin nadir. Yang jadi perujukan kita adalah yang majority, yang average, bukan yang sekali-sekala. Kes terpencil kan, ada kes terpencil kan, lelaki tak perform jadi surah rumah kan, tapi surah rumah dia perform juga. Kemudian dia bukan surah rumah dia memang mengharapkan ihsan duit isteri je. Tapi ada surah rumah yang memberi peluang isteri belajar kerja-kerja sebab dia memang diperlukan. Tak semua tak bagus, tapi maknanya ada yang memang lembab dan memang menggunakan isteri je. Ada. Okey. Habis. Itu kita nak sebut. Habis. Seterusnya. Baik, kemudian yang keseluruhnya kasih Allah dan Rasul tanpa melihat. Bagaimana nak memperoleh? Ada orang tanya, anak-anak saya pun tanya, macam mana ni? Tak nampak Allah dan Rasul, nak kasih macam mana? Kan tak kenal maka tak cinta. So macam nak kenal? Nampak pun tak? Macam mana buat? Nampak pun tidak? Macam mana nak cinta? Macam mana nak kasih? Maka jawapannya, siapa minat bola sini? Minat bola sebenarnya Beckham? Tak. Zidane. Dia besar dia kan? Buat apa? Ranggit. Okey. Pernah jumpa dia in person? Kalau jumpa in person macam mana? Biasa. Tak minat lah. Kan? Siapa minat nasyid? Kenal tak Sami Yusof? Minat tak dia? Minat nasyid je lah kan? Bukan dia peminat juga kan? Okay. So saudara dan saudari, okay, katalah dia boleh nampak lah, saudara-saudari boleh nampak dia, tapi tak pernah nampak dia in person. Pernah nampak in person? Tak nampak kan? Tapi minat dia tak? Minat suara dia, sebab suara dia sedap, lagu dia menusuk. Contohnya lah, ada kan yang tak menusuk, entah apa-apa pun ada juga kan? Orang terbalik lagu dia kan? So ada orang minat pemain bola sepak, ada orang peminat, ada minat tenis kat sini. Ada Roger Federer, Roger Federer kan? Tak pernah nampak depan mata pun, dalam television je nampak kan? Tahu dia menang kalah, menang kalah, tu menangis kan? Menang nangis, kalah menangis. Sedih baguslah tu, hati lembut. Dia perempuan tak suka orang lelaki nangis, dia suka orang lelaki yang ada parut, dia suka kan? Kalau gagah perkasa ni, nangis macam aku je, aku kaki nangis habis lah, aku ni tempat kau dah nangis. Aku nak tak nangis. Contohnya lah. Okay? So kita minat Roger Federer, kita minat Ranggit, kita minat Beckham, kita minat pemain orang yang tak pernah kita jumpa tapi kita minat, dan sampai minat tu ada orang minat tu dia jadi lebih daripada minat. Gambar poster penuh. Dia punya YouTube yang dia ada gambar dia download semua, simpan dalam satu folder. Apa yang Roger Federer beli, dia pun nak beli. Walaupun duit tak ada, dia nak beli juga. Roger Federer pakai Wilson, dia nak Wilson juga, pada pukul melambung entah ke taruh betul kan. Pun nak pakai Wilson. Roger Federer pakai kasut macam apa? Siapa minat Roger Federer ni? Nike kan? Dia pun nak juga. Ada Andy Murray. So kita minat dan manusia tahu bila minat itu bertukar hampir-hampir menjadi kasih dan kasih, dia akan mempengaruhi orang tu untuk ikut. Sebab itulah tajaan-tajaan ni semua gila dalam menaja pemain-pemain seumpama ini kan, penuh dekat baju dia, berat penuh dengan lambang-lambang. Kalau pemain apa tu biasanya penuh lambang-lambang Formula 1 kan, penuh Michelin apa lagi, gambar Dunlop lah, semua penuh. Tengok Michael Schumacher saja, wih dia ada Dunlop, boy nak Dunlop juga lah. Pengaruh. Walaupun tak pernah jumpa, tak pernah nampak secara live, tapi boleh jatuh cinta dan terpengaruh sehingga ikut, sehingga nak beli apa yang dia beli. Yang dia guna, bukan dia beli, dia tak beli, dia free je. Kita nak beli. Sambil nak kungfu sini, Jet Li. So itulah dia saudara dan saudari, kita sebenarnya boleh, kita menjadi alasan saja. Kita boleh jatuh cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan melihat kepada alam, dengan melihat kepada alam. Baik. Jadi oleh kerana itu kita